Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, pesan saya kepada teman-teman jangan lupa untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya teman-teman ya. Semoga kita semuanya nanti bisa dapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi apa kabar kalian semua wahai masyarakat sosial media ataupun para teman-temanku yang sudah bergabung di sini. Semoga saja semuanya dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan yang sakit semoga saja cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sehat jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-temanku sekalian, jadi sekarang kita akan menonton bareng lagi yaitu saya ambil video ini di channelnya Tazkirah Visual, oke, yang bertajuk ataupun yang berjudul Kaum Yahudi Terkejut, Nabi Yusuf Mengeluarkan Cahaya. Nah, yang disampaikan oleh Ustadz Auni, ataupun yang disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad. Nah, Ustadz Auni beliau banyak tahu pasal ataupun soal sejarah teman-teman. Sejarah dulu ya kan, sejarah masa lalu, sejarah-sejarah Nabi. Sangat detail beliau mengetahuinya teman-teman. Nah, jadi kan langsung saja lah ya. Seperti biasa, video originalnya Ana taruh di bawah link deskripsi, bisa diklik dan bantu support channelnya Tazkirah Visual dengan cara like, subscribe yang warna merah itu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video yang terbaru yang diupload di channelnya Tazkirah Visual. Kalau boleh di channelnya ini juga ya teman-teman ya, kalau boleh ya. Jadi langsung saja lah ya kita ke videonya. Apa? Are you ready? Let's go. Nah teman-teman, tunggu dulu. Oke, Kisah ni tak ada dalam Quran. Nah teman-teman, jadi fokus ya kita menonton bersama-sama teman. Fokus, oke? Baik. Kisah ni kalau nak ikuti Bukhari tak ada, Muslim tak ada. Ya. Tetapi ada seorang imam yang hebat dalam ilmu hadis iaitu Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim dia ada satu kitab nama Al-Mustadrak. Kitab Mustadrak Imam Al-Hakim. Kitab ni pun dia akan ambil saringan daripada Bukhari, saringan daripada Muslim. Tetapi bab hadis ni tak ada dalam Bukhari, Bukhari tak riwayat, Muslim pun tak riwayat. Hadis ni kalau nak buka kitab Mustadrak dia jilid yang kedua, muka surat 624, hadis 4088. Jilid 2, muka surat 624, hadis bernombor 4088. Cerita dia macam ni. Suatu ketika Rasulullah dengan para sahabat. Jadi yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi, sahabat yang nama Abu Musa Asy'ari. Jadi sahabat ni dengan Nabi lalu di sebuah perkampungan orang-orang Badui. Tahu orang Badui? Kalau hak Mekah tu kita kata orang bandar. Orang Badui ni hak jenis duduk padang pasir, ada kemah, ada gembalaan, tu orang Badui. Bila Nabi dan sahabat lalu di situ, Nabi singgah sekejap. Bila Nabi singgah dan orang-orang Badui ni tahu Nabi singgah, tahu ni Nabi, mereka memuliakan Nabi, mereka menghormati Nabi. Wak mari minum, wak mari makanan kepada Nabi. Jadi dalam ramai-ramai itu Nabi tengok ada seorang Badui, jadi Nabi panggil dia. Wahai Badui, mari hang kemari. Sebenarnya Nabi tanya dia, apakah kamu ada hajat ataupun permintaan yang kamu nak buat dengan aku? Tujuan Nabi tanya dia lagu tu sebab bila Nabi singgah, orang mulia dia, orang hormat dia, bagi makan, bagi minum. Nabi nak timbal balik kebaikan yang orang buat, dan dia pun kalau boleh nak memberikan sesuatu hajat kepada orang lain, baik dibalas baik. Ada tak apa-apa hajat yang hang nak minta, permintaan yang nak minta? Lalu Badui itu kata, ya Rasulullah, kalau boleh aku nak dua benda. Apa dia? Yang pertama ialah seekor unta betina siap ada pelana atas dia. Unta betina siap ada pelana atas dia. Kenderaan terbaik pada zaman tu tak ada dah. Saya rasa paling mahal pun unta. Siap ada pelana lagi. Kalau hari ni agak-agak apa dia tu kita minta kenderaan terbaik. Kalau boleh tu Mercedes hak model terbaru lah. Ada pelana apa pula? Seketing penuh, lampu bawah perut ada, lampu atas perut ada, lampu atas bonet ada, hak cukup lengkap dah.
Cushion pula, cushion macam orang racing pula, seolah-olah minta macam tu, suatu benda yang mahal. Lepas tu yang kedua Nabi tanya, aku nak minta seekor lembu betina yang gemuk, sihat dan berisi, yang mana aku boleh perah susu dia hari-hari kepada anak dan isteri aku, dan kalau ada hak lebih aku boleh jual untuk menampung kehidupan keluarga kami yang dhaif dan miskin. Lalu bila dengar apa, mula-mula unta, yang kedua lembu, Nabi kata apa? Wahai Badui, kenapalah kamu tidak meminta sebagaimana permintaan nenek tua daripada Bani Israel? Nabi tak jawab ya kadak pada permintaan dia, tapi bila dia minta lembu, dia minta unta, Nabi balas dengan satu pertanyaan yang tak ada kena mengena. Wahai Badui, kenapa kamu tak minta sesuatu permintaan, sesuatu permohonan yang pernah diminta oleh seorang nenek tua pada zaman Bani Israel? Lalu sahabat dengar ni, wahai Rasulullah, siapakah nenek tua hak kamu maksudkan tu? Kamu belum habaq kat kami, belum cerita kat kami. Cuba cerita siapa nenek tua tu. Pasal unta dengan lembu tiba-tiba keluar tadi. Andu Nabi nak cerita. Nabi kata, dahulu kalau kita tengok tadi cerita nombor 2, Bani Israel dengan Nabi Musa dah terlepas ke Semenanjung Sinai. Hak ni hak masih dalam Mesir sebelum nak keluar menyeberangi Laut Merah. Dahulu macam ni, bila Nabi Musa terima wahyu, terima arahan, terima perintah daripada Allah supaya keluar daripada bumi Mesir menuju ke negara Mesir tadi, daripada negara Mesir menuju ke Palestin tadi. Jadi malam tersebut Nabi Musa mengumpulkan sebahagian besar Bani Israel, dia nak keluar malam tu, tapi dengan syarat mereka keluar ni dalam keadaan diam, senyap, berhati-hati, tanpa menggunakan alat untuk penunjuk jalan. Kalau hari ni ada torchlight, jangan duk guna torchlight. Sebab apa? Kalau ramai-ramai guna torchlight, Firaun pun tengok, pasal apa banyak lampu-lampu duk tengah bergerak ni, hang nak lari ke mana, nak keluar ke mana? Takut orang tahu. Kalau dulu mungkin janganlah pasang jamung, tengok api beribu-ribu, beratus ribu ni, nak tala ke mana? Jadi bergerak dalam gelap. Jadi sebelum nak bergerak tu, bila dah dipastikan semua alat-alat, semua benda-benda yang lengkap dan diperlukan, maka bergeraklah Nabi Musa dalam gelap. Ini sebelum menyeberang Laut Merah. Tiba-tiba berjalan tadi, guna jalan ni, rasa macam tak berapa betul jalan ni, kona balik. Try jalan lain, rasa macam tak kena juga kita guna jalan ni. Try jalan lain, keliru, try hak ni tak kena, try hak ni tak betul. Macam seolah-olah ada benda yang menyekat mereka daripada menunjuk jalan yang betul dan jalan yang sebenar. Padahal panutan mereka dua orang Nabi dah. Harun duduk depan, Musa duduk depan, jadilah gutu juga. Jadi Nabi Musa pun terfikir, mungkin ada sesuatu yang tak kena sampai Allah tak tunjuk mereka jalan yang sebenar. Asyik tak kena, asyik tak betul, asyik sesat. Ada masalah. Lalu datanglah seorang lelaki yang agak berumur, salah seorang alim daripada Bani Israel. Wahai Nabi Allah Musa, aku berkira-kira, aku rasa aku tahu apa yang menyebabkan terjadinya kepada kita pada malam ni. Kita nak pi kok ni tak kena, kita nak pi kok ni tak betul, kita nak pi kok ni keliru, semua tak kena. Aku agak-agak tahu apa sebab dia. Lalu rasakan benda ni penting ni, nak keluar cepat-cepat ni, takut Firaun tahu, takut Firaun dapat hidu. Dia tanya, apa yang kamu nak cakap sebenarnya? Sebenarnya begini, dahulu datuk dan nenek moyang kami pernah melakukan perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dengan Nabi dan Rasul sebelum kamu. Siapa dia Nabi dan Rasul yang bawa masuk Bani Israel dalam bumi Mesir? Tak ada orang lain, Nabi Yusuf alaihi salam. Bapa Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub tu dia duduk Palestin. Nabi Yakub ada 12 orang anak. Jadi yang lain tu selain adik dia Bunyamin ni, semua pakat dengki kan, kisah Nabi Yusuf kan. Semua pakat tak suka. Bapa dia Nabi Yakub lebih sayang, lebih kasih kepada Yusuf, akhirnya berlaku komplot pengkhianatan. Bawa pura-pura kononnya nak bawa adik bermain-main, tiba-tiba dia perangkap Yusuf, dia tenggelam, bukan tenggelam lah, letak dalam sebuah sumur, dalam sebuah telaga. Bawa balik baju yang berdarah, konon-kononnya adik Yusuf dah kena makan dekat serigala, dekat harimau dan sebagainya. Jadi Nabi Yusuf diselamatkan oleh seorang pembesar Mesir yang kebetulan lalu kawasan tu nak minta ambil air.
Jadi dia dijadikan anak angkat oleh pembesar Mesir dan dibawa masuk ke negara Mesir. Pendek cerita, akhirnya jadi kemarau. Bila kemarau, saudara-saudara dia tu terpaksa datang ke Mesir nak cari sumber-sumber makanan, lalu diperangkap pula oleh Nabi Yusuf sehingga menyebabkan mereka ni seolah-olah lakukan kesalahan. Kemudian bila mereka jumpa Yusuf, mereka bertaubat minta maaf. Kemudian Yusuf bagi baju dia supaya balik, letak atas kepala dan muka bapak dia, sebab bapak dia dah buta sebab banyak menangis Nabi Yakub. Bila letak baju Nabi Yusuf, boleh celik balik, dan Nabi Yusuf minta bawa semua ahli keluarga dia tu datang ke Mesir. Itulah kemasukan besar-besaran buat kali pertama Bani Israel ke bumi Mesir di bawah pemerintahan Nabi Yusuf. Jadi duduklah di situ Nabi Yusuf orang mula-mula bawa. Tapi Nabi Yusuf pernah mengambil janji, mengambil sumpah dengan Bani Israel. Kita semua dah berada di bumi Mesir, jangan sesekali kamu keluar daripada Mesir selepas daripada ni. Jangan keluar lagi. Sekiranya terpaksa keluar, ada keadaan yang memaksa kamu keluar, dan waktu kamu nak keluar tu aku dah meninggal. Waktu kamu nak keluar aku dah mati. Kamu kena ambil jasad aku, kamu kena korek kubur aku, ambil tulang aku, bawa aku sekali keluar daripada bumi Mesir. Tu janji datuk nenek moyang kami dulu. Kami kira kita sesak jalan ni kerana kita tak buat benda tu, sebab nenek moyang kami dah buat perjanjian dengan Nabi Yusuf. Jadi cara dia kena pergi cari kubur Nabi Yusuf, korek, ambil jasad, ambil tulang dia, bawa sekali dengan kita keluar daripada bumi Mesir. Ya. Itu cerita dia. Patutlah tak jumpa jalan, sesak jalan, tak kena jalan. Habis siapa hak tahu kubur Nabi Yusuf sekarang? Ni lapis muda dah, geng muda ni, tak ada siapa tahu dah di mana lokasi dia. Tapi ulama tadi kata masih ada seorang tua. Dialah satu-satunya yang tahu di mana lokasi kubur Nabi Yusuf sekarang. Mai pergi cari dia. Cari, akhirnya jumpa. Wahai Musa, inilah nenek tua hak tahu satu-satunya di mana kubur Nabi Yusuf. Jadi Nabi Musa tanya, minta mana dia kubur Nabi Yusuf, dia tak mau bagi tahu. Dia kata, aku tak mau bagi tahu di mana lokasi kubur Nabi Yusuf selagi kamu tak memberi jaminan kepada aku. Nabi Musa tanya, jaminan yang bentuk macam mana yang kamu nak? Jaminan dia ialah bila aku mati kelak, aku nak kamu jamin bahawa aku akan menjadi jiran kamu di dalam syurga, wahai Musa. Tinggi dia nak. Aku ni jadi jiran kamu, wahai Musa, dalam syurga. Kalau kami tak boleh bagi jaminan macam tu, aku tak akan tunjuk mana kubur Nabi Yusuf. Mana kubur Nabi Yusuf. Berarti itu persyaratannya. Lalu Musa menolak pada awal dia. Musa menolak sebab apa? Tak padan dengan darjat hang dah lah tua. Perempuan pula nak minta duk jadi jiran sekali dengan aku. Satu lagi Musa kata apa? Setengah riwayat, bukan tahap Musa nak bagi jaminan syurga tak syurga tu. Aku pun belum tentu lagi syurga tak syurga. Hang nak minta jadi jiran aku. Ni bukan kerja aku, ni kerja Allah. Tapi kemudian Allah menurunkan wahyu. Wahai Musa, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai keinginan yang tinggi, walaupun mereka bukan berdarjat yang berhak sepatutnya, maka aku akan mengabulkan permohonan mereka. Begitulah sekiranya orang itu bercita-cita mati syahid. Tak lagi sakit, lagi kurang sihat. Masya Allah. Semoga cepat sembuh ya Ustaz. Sekiranya orang itu bercita-cita mati syahid secara yakin dan benar, walaupun dia hanyalah meninggal di atas katilnya, maka aku akan memohon dan mengabulkan permohonan dia. Orang tu punya cita-cita yang yakin, yang benar, minta pada Allah mati syahid, tapi akhirnya dia mati atas katil dia sendiri pun, aku akan memohon dan mengabulkan permohonan dia. Begitu jugalah orang yang bercita-cita ingin menjadi seorang ulama, ataupun seseorang yang bercita-cita ingin menjadi seorang yang dermawan, maka aku akan mengabulkan permohonan dia walaupun amal dia tidaklah setahap yang sepatutnya. Allah bagi wahyu demikian pada Nabi Musa. Jadi tunaikanlah permohonan perempuan tersebut, aku akan kabulkan. Tak apa, hang nak jadi jiran Nabi Musa, Allah akan kabulkan. Gembira dia. Mai aku tunjuk mana kubur Nabi Yusuf. Dia pilah bawa Bani Israel dengan Nabi Musa ke sebuah danau. Tahu danau? Danau ni lebih kurang macam tasik lah. Jadi dia kata
di tengah-tengah danau, di tengah-tengah tasik itulah adanya makam ataupun kubur Nabi Musa. Dahulu dia adalah sebuah lembah yang gersang. Zaman tok nenek moyang kami dulu tanam Nabi Yusuf tu, dia lembah yang gersang. Tapi lah ni lembah tu bila hujan turun dia dah digenangi air. Jadi cara dia kuras. Kuras ni maksudnya buat lubang tebuk-tebuk nak bagi air danau tu cepat keluar. Nak suruh air dia kering. Bila air dia dah hampir kering dan habis air dia, maka perempuan tua kata tu di tengah-tengah danau itulah datuk nenek moyang kami dulu menguburkan dan menyempurnakan jenazah Nabi Yusuf. Pi korek di sana, pi gali di sana, keluarlah jasad dan tulang-tulang Nabi Yusuf. Bila keluar saja, apa yang jadi? Keluar cahaya daripada kubur tu. Benar, jelas dan yakinlah tu kubur Nabi Yusuf. Jadi jasad Nabi Yusuf itulah yang mengeluarkan cahaya. Jadi mereka keluar daripada bumi Mesir tu berpandukan jasad Nabi Yusuf duduk depan mereka. Jadi jasad Nabi Yusuf ada cahaya tadi suluh. Jadi panduan mereka ikut jalan itulah, jalan keluar tubuh Nabi Yusuf yang bercahaya. Oh jalan ni, kemudian kona kok ni, kemudian kona ni, sampailah tepi laut. Kalaulah tak ada jasad tu, jalan dalam gelap, jadilah macam hak depan tadi. Pi tala kok ni tak kena, tala kok ni tak betul. Karena gelap. Rupa-rupanya kes tu. Jadi sebab itulah asalnya Nabi Yusuf mati di Mesir, tapi kubur dia sekarang berada di mana? Di Palestin. Sebab dah dibawa oleh orang-orang Bani Israel waktu ketika dahulu. Banyak kubur lah ni. Nabi Ibrahim di Palestin, isteri dia Sarah di Palestin, Nabi Ishak di Palestin, Nabi Daud di Palestin, Nabi Sulaiman di Palestin, Nabi Yusuf ni di Palestin, dan banyak lagi nabi-nabi Bani Israel yang lain banyak mati dan meninggal di Palestin. Jadi itulah antara penyebab mereka ni jadi tak tentu arah dan tak keruan. Tapi bila bawa jasad Nabi Yusuf, mereka dah temui jalan, sampailah cerita tadi bersambung. Yang Nabi nak sindir dalam masalah ni ialah, pasal apalah kamu tak minta macam perempuan tua tadi. Bila aku tanya hajat, hang minta apa? Minta unta. Bila aku tanya hajat nak minta apa? Minta lembu. Ada baiknya hang minta macam perempuan tua ni. Ya Rasulullah, aku nak jadi teman kamu di syurga. Wahai Rasulullah, doalah ke aku jadi kaya ke, doa ke aku ni. Sebab aku punya doa yang mustajab. Tu yang aku nak dengar dan harap dari kamu. Benda yang bersifat kekal dan akhirat, bukan hak bentuk dunia. Ni nak unta dengan pelana seketing siap, nak lembu ada susu. Aku tak mau dengar hak tu. Maksud Nabi sindir dia. Jadi kalau boleh, inilah cerita dia. Banyak perkara-perkara berlaku macam ni. MBC sahabat punya nak kedudukan yang tinggi di akhirat. Macam contoh Uqasyah bin Mihsan. Hak dia nak lakukan hukuman kisos pada Nabi tu tak? Sebab sarung pedang Nabi pernah terkena dia pada satu peperangan, dia minta nak balas balik. Jadi bila Nabi buka baju dia, apa yang dia buat? Dia sebenarnya bukan betul-betul nak kisos Nabi, tapi dia nak peluk. Dia nak peluk Nabi, nak suruh kulit dia ni rapat dengan kulit Nabi. Tujuan dia apa? Kulit orang yang dah terkena kulit Nabi ni, harapan moga-moga tak dibakar di dalam neraka kelak. Kalau kata dia tak buat trik macam ni, dia minta dengan Nabi contoh, wahai Rasulullah tolong tanggal baju kamu, aku tanggal baju aku nak peluk kamu, agak-agak Rasulullah bagi tak? Mungkin tak bagi. Tapi dia buat trik nak balas balik kisah, Rasulullah kena tanggal baju, dia pun pergi peluk belakang Nabi. Berarti perlu perlu teman-teman. Nabi kata, wahai para sahabat, kalau kamu nak tengok contoh ahli syurga, inilah dia, Uqasyah. Tak cukup dengan ahli syurga, dia tak puas hati. Padahal Nabi kata ni, dia ahli syurga, tak puas hati. Wahai Rasulullah, doakan kepada aku termasuk dalam 70,000 orang umat kamu yang masuk syurga tanpa hisab. Oh, nak lagi tinggi. Minta doa lagi ya sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ni jadi 70,000 salah seorang hak masuk syurga tanpa hisab. Rasulullah doa untuk dia. Dan dia termasuk salah seorang daripada 70,000 ahli syurga yang masuk syurga tanpa hisab. Begitu juga Abu Bakar yang berimpian nak masuk syurga daripada mana-mana pintu. Sebab tu dia duduk dengan Nabi, Nabi suruh ni dia buat, Nabi suruh derma dia derma, Nabi suruh perang dia perang, macam-macam. Di akhirat besok apa keutamaan dia? Semua pintu syurga 88 dibuka. Kalau boleh pintu A, umat masuk kok ni lah umat, banyak jasa hang kok ni. Pintu B pula, umat masuk kok ni lah umat, hang banyak kok ni. Pintu C, umat masuk kok ni. 88 pintu duk seru umat pula. Sayyidina Abu Bakar.
Ada juga sahabat pi jumpa Nabi, ambisi yang tinggi, impian yang tinggi, wahai Rasulullah, doakan aku ni jadi teman rapat kamu, jiran kamu di syurga. Apa Nabi kata? Bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Bantu aku nak doa kepada kamu, kamu kena bantu aku, atas diri kamu pun kena buat memperbanyakkan sujud. Maksudnya semayanglah, jangan tinggal semayang. Hak wajib tu wajib, banyakkan solat sunat. Sunat ni memperelokkan, mempercantikkan. Macamlah kita bersuci, kita mandi, hak wajib lepas dah. Tapi hak sunat apa? Kalau rambut tu kokten ke, bir krim ke, sikat elok-elok, tu hak sunat. Benar. Celak mata ke, mata tu dah elok, dah okey, dah suci. Celak mata. Perempuan pula bibir tu dah suci. Bagi pula gincu dah, lipstick sikit merah ke pink ke, dia akan nampak lagi cantik, lagi kemas, lagi sempurna. Hak wajib tu selesai dah. Jadi cukuplah malam ni dah. Kisah Bani Israel. Maksudnya betul lah Nabi kata pelajari kisah Bani Israel, banyak istimewa, banyak keajaiban. Memang Allah tunjuk banyak mukjizat, banyak benda pelik, banyak benda aneh. Ni baru 3, kalau saya nak cerita memang lambat lagi, habis. Sampai ada 2 orang ulama alim mereka pi satu kawasan perkuburan hak 200 tahun dah. Mereka semayang hajat di situ, minta doa dengan Allah, ya Allah, hidupkanlah salah seorang penghuni kubur hak banyak buat dosa, banyak buat maksiat, hidup balik, kami nak tanya dia azab apa yang dia kena terima. Allah bagi hidup kawan tu. Bagi hidup lagi. Hidup kawan tu, bangun. Masya Dia Allah. pula marah, orang kejut dia dalam kubur. Bila dia keluar, mayat tu kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, siapalah bangunkan aku daripada kubur. Siksa, sakit, sakaratul maut, hak aku mati 200 tahun lepas, sampai hari ni masih panas, bisa dia terasa. Masya Dia mati Allah. 200 tahun dah. Tapi dia bangkit tu, hak dia mati 200 tahun lepas, hak Israel cabut nyawa dia, orang jahat, orang dosa, orang maksiat ni, sakit duk panas lagi ni. Masih terasa ya. Dia duk tanyalah kawan tu, hang buat dosa apa? Panjanglah kita cerita lain kali. Hang buat maksiat apa? Hang lah ni duk kena seksa macam mana? Kawan tu cerita satu persatu. Lepas tu mati balik, masuk dalam kubur. Allah bagi berita-berita pelik dan aneh macam ni. Banyak lagi lah. Banyak lagi tu lain kali lah maksud saya. Boleh? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua ya, sudah selesai kita menonton bersama-sama, yaitu tadi penyampaian Ustadz Auni Muhammad tentang kaum Yahudi terkejut melihat cahaya yang keluar dalam kubur Nabi Yusuf, teman-teman semuanya. Nah, jadi kan itulah mukjizat ya, mukjizat Rasul, yaitu mukjizat Nabi Yusuf dapat mengeluarkan cahaya dalam kuburnya, teman-teman. Nah, Masya Allah. Kalau kita selaku kan kita kan umat Nabi Muhammad ya kan Nabi Muhammad sudah wafat kan. Jikalau kita mau meminta doa, mintalah doa seperti yang disampaikan oleh Ustadz Auni tadi. Jangan meminta perihal dunia, teman-teman. Mintalah perihal akhirat. Kenapa? Kalau kita meminta perihal akhirat, itu akan kekal abadi semuanya, teman-teman. Kekal abadi di akhirat nanti, di akhirat kelak. Maka jikalau kita meminta doa yaitu untuk kebutuhan dunia, itu hanya bisa kita rasakan cuma di dunia doang, teman-teman. Maka dari itu mintalah yaitu doa untuk kelak di akhirat, ataupun doa yang terbaik supaya kita bersama, bertetangga, berjiran dengan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu baginda Rasulullah SAW, teman-teman ya. Jadi seperti pesan saya yang tadi pertama waktu memulai video, jangan lupa untuk selalu berselawat kepada baginda Rasulullah SAW ya, teman-teman. Karena kita harus meminta doa ataupun kita harus berselawat kepada baginda Rasulullah SAW supaya kita bisa dipertempatkan di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya Allah, dan kita nanti diberi syafaat oleh baginda Rasulullah SAW ya, teman-teman ya. Jadi mungkin segitu saja video kali ini. Jikalau banyak kesalahan dan kejanggalan mau dikoreksi, tulis saja di kolom komentar di bawah. Insya Allah Anda perbaiki, Anda koreksi diri, boleh ya.
tinggalkan komentar di bawah, terserah teman-teman mau komentar apa saja, terserah, oke. Semoga saja video kali ini dapat bermanfaat kepada ana pribadi yang menontonnya, dan semoga saja dapat bermanfaat kepada penonton-penonton yang sudah hadir di channel ini, ataupun yang sudah melihat konten ini. Semoga saja dapat bermanfaat kepada kita semuanya, dapat kita ambil iktibar pelajaran lewat cerita yang sudah disampaikan oleh Ustadz Auni Muhammad tadi, ya teman-teman ya. Jadi saya akhiri dulu video kali ini, mohon maaf jikalau banyak kejanggalan dan kesalahan. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.